Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua. Terima kasih kat terhadiran. Sebelum kita mulakan, marilah kita mendapat keberkatan dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Ya. Apa? Hah? PJ dah. Kot tu. Okey, baik. Pada pagi saya punya ke yang berdengung tu? Okey, baik. Pada pagi ini seperti sedia maklumlah, kita akan diperdengarkan dengan, kita akan bengkelkan bengkel pembangunan bahan pembelajaran menggunakan teknik screencasting yang akan diberikan sendiri oleh yang berbahagia Timbalan Pengarah di PKP, iaitu Dr. Fariza. Okey, bengkel sebegini adalah kita punya hasrat lah di unit ODL. Kita akan selalu buat bengkel macam sokongan lah untuk para pesyarah, dan juga kita akan adakan juga untuk pelajar sebenarnya dari time to time. So inilah sedikit sebanyak yang kita boleh memberi sokongan, dan juga dituntut sebenarnya oleh Kopa ODL untuk unit memberikan berkaitan pembinaan bahan pembelajaran contohnya, atau berkaitan ODL lah. Jadi itulah kita mulakan dengan siri pertama dahulu dengan bengkel berkaitan pembinaan bahan pelajaran menggunakan screencasting. Seterusnya saya akan mempersilakan Dr. Fariza lah, dia akan memberitahu apa penggunaan screencasting ini yang membantu para pesyarah, especially dalam membina video ke apa kan untuk bahan ODL. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan yang berbahagia Dr. Fariza untuk mengambil alih meneruskan bengkel ini. Terima kasih. Okay, terima kasih Puan Yanti. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum lagi sekali dan selamat pagi, salam sejahtera semua rakan-rakan. Terima kasih di atas kehadiran untuk bengkel kita siri pertama Yanti di bawah Essential for ODL SME lah. Jadi sebagaimana yang Puan Yanti nyatakan tadi, bengkel ini insya-Allah kita akan adakan secara berkala, dari masa ke semasa kita melihat kepada keperluan lah. Ya, yang mana kita rasakan mungkin pesyarah perlu sokongan, kita boleh berikan. Jadi untuk kata kick off ni saya start dululah kan. Nanti orang kata jemput orang lain tapi token tak bagi-bagi pula. Jadi saya kena start dululah. Okey, jadi saya mengalu-alukan kehadiran semua. Saya nampak kat situ Ustaz Mat, Dekan FBI, kita ada Dr. Siti Mistima, saya punya bos, ketua pusat saya, and then kita ada Dr. Adi daripada Citra, dan kita ada ramai lagi lah ni, saya maaflah tak tersebut nama kan, kita ada 65 orang lah tolak saya dengan Yanti untuk dalam sesi pada kali ini, tapi kita harap kalau ada yang berkelapangan boleh join lagi lah. Okay, so Pula Bibi salah khabar ni. Saya nak wuduk Jadi apa yang akan saya kongsikan ialah tentang satu teknik macam mana kita nak menghasilkan bahan pembelajaran. Ya. Jadi memang kalau kita tahu di dalam ODL, dia konsep dia ialah SIM kan, Self Instructional Materials, yang mana kita semua dah tahu, rakan-rakan SME, pakar-pakar kat sini dah tahu dah bahawa antara tugas kita adalah untuk membangunkan modul bertulis. Di samping itu juga untuk memperkaya proses pembelajaran pelajar ni, kita nak juga bahan-bahan selain daripada yang berbentuk teks tu. Ya. Jadi salah satunya bahan berbentuk video lah. Jadi berkemungkinan ada antara kita yang nak menghasilkan bahan dalam bentuk multimedia. Saya rasa adalah yang berjumpa dengan Puan Cheryl, kami punya instructional designer, untuk menghasilkan storyboard dan sebagainya. Tetapi salah satu daripada teknik yang paling mudah, yang paling dekat dengan kita, sebab kita semua lecturers kan, kita sukalah bagi lecture kan, kita nak menerangkan, kita rasa macam
tak puas kalau kita tak dapat nak menerangkan kepada pelajar-pelajar. Jadi apa yang saya akan kongsi sedikit yang ni, satu teknik ringkas saya untuk kita menghasilkan video menggunakan screencasting. Okey. Okay, ramai yang tak bersihat ya ini. Okay, harapnya dapatlah makan ubat kan. Supaya kita jaga kesihatan masing-masing. Okey, tak apa, saya sharekan satu slide kat sini. Boleh nampak ke? Yanti boleh nampak ke? Boleh Doktor. Boleh. Okay, so sedikitlah saya bagi mukadimah dulu sebelum saya menunjuk cara macam mana kita nak menggunakan teknik screencasting untuk kita menghasilkan satu video. Okey. Jadi objektif apa yang akan kita sentuh ni adalah sedikit objektif dia, intro sedikit tentang tips macam mana kita nak menghasilkan satu video pembelajaran yang bagus. Apa dia antara tools tentang screencast ni dan juga macam mana kita nak menghasilkan video menggunakan screencast-o-matic lah. Okey, so insya-Allah pada hujung bengkel ini apa yang saya harapkan supaya semua rakan-rakan, prof, doktor-doktor semua dapat akhirnya setelah melalui bengkel ini boleh menghasilkan satu bahan pembelajaran or at least satulah ataupun nak buat banyak pun tak ada masalah. Bila dah pandai, dah expert, boleh kita buatlah kan. Malam-malam kita akan buat recording contohnya menggunakan screencast-o-matic. Jadi apa itu sebenarnya screencast-o-matic ni ataupun screencasting? Screencasting ni sebenarnya satu teknik yang mana kita katakan sebagai kita merekodkan dalam bentuk video. Apa yang kita rekodkan ialah apa yang ada pada komputer skrin kita. Komputer skrin kita, dan kebiasaannya dalam screencasting ni kita tak buat bisu lah, kita ada narration kita ada penerangan kita ada explanation kita. So teknik screencasting ni sangat sesuai bagi kita kalau sekiranya contoh kita ada banyak slide PowerPoints kan, tetapi dalam program ODL kita mungkin masa untuk kita bersama dengan pelajar-pelajar kita agak terhad. Kerana jadual kita berkemungkinan untuk yang 3 ataupun 4 kredit kita hanya berjumpa every 2 weeks. Manakala untuk 2 kredit every 3 weeks. Dan begitulah untuk yang 1 kredit tu lagilah dia punya jangka masa tu untuk perjumpaan seterusnya tu agak panjang. Jadi mungkin kita dengan menggunakan teknik screencasting ini kita boleh menghasilkan lebih banyak penerangan kepada pelajar yang mana bahan-bahan ini kita akan letakkan di LMS ODL. Jadi pelajar-pelajar kita di samping membaca penulisan modul yang dalam bentuk teks yang telah kita tulis tu ada juga dibekalkan dengan penerangan. Dan apa yang cantik dalam screencasting, kita boleh masukkan satu sudut video kita. Itu orang kata untuk meningkatkan sense of presence lah. Pelajar nampak siapa dia, tok guru dia yang bercakap kan, nampak orang kata ekspresi muka kita senyum ke, kita marah ke. Okay? Jadi kita boleh orang kata meningkatkanlah sense of presence apabila kita berhadapan dengan pelajar-pelajar yang berada jauh daripada kita. Okay? So, dan apa dia kebaikan dia? Macam saya sebutkan tadi, kita boleh gunakan bahan-bahan yang telah kita hasilkan menggunakan teknik screencast ni, boleh kita jadikan sebagai bahan untuk pembelajaran tidak segerak ataupun dalam bentuk flip. Pelajar, kita bekalkan dulu bahan kepada pelajar, tonton dulu penerangan kita ataupun kita menceritakan tentang konsep yang paling asas. Jadi apabila kita berjumpa semasa perjumpaan face to face secara dalam talian, kita dah tak perlu lagi nak buang masa untuk ceritakan yang terlalu basic kan. Kita mungkin jump into a more critical issues, kita masuk kepada perkara-perkara yang memerlukan kepada pencerahan dan juga orang kata debates yang panjang lah dengan pelajar. Jadi yang asas kita pindahkan dalam bentuk video screencast, pelajar boleh tonton sendiri. Jadi kalau ada apa yang tidak difahami, boleh kita clarify semasa penjumpaan face to face. So itu salah satu antara benefits yang boleh kita dapatlah apabila kita menghasilkan bahan secara screencast ni. Then of course lah bila kita letakkan di LMS bertepatan dengan konsep ODL, dia bersifat fleksibel dan accessible. Fleksibel bermaksud pelajar boleh menonton bila-bila masa saja mengikut waktu kelapangan mereka. Jadi mereka tidak terikat. Kalau mereka tak hadir kuliah face to face online, mereka tak ketinggalan sebenarnya kerana bahan itu masih
boleh dicapai dan mereka boleh menonton sebanyak mana mungkin yang mereka perlukan sehinggalah akhirnya mereka boleh construct dia punya kefahaman kepada tahap yang optimum lah ya. Jadi itu antara kebaikan di mana bahan-bahan screencast ni boleh kita recycle untuk semester-semester yang akan datang. Kita buat sekali, kita boleh gunakan untuk kuliah-kuliah yang akan datang. Jadi kita tak orang kata buang tenaga, kita tak perlu nak orang kata ulang banyak kali kalau ada student tanya. So kita hanya letakkan di LMS dan kita berikan link saja. Rujuk kat sini. Saya dah explain kat sini. Jadi pelajar boleh tonton lah. Dan sama jugalah viewer can absorb the information at their own pace by pausing and rewatching portion. So pelajar kita boleh kalau dia nak ulang balik ke, dia nak undur balik ataupun dia nak fast forward ke depan, itu terpulang kepada mereka kerana bila mereka ada bahan itu, mereka boleh orang kata empowered lah untuk menggunakan dengan apa cara yang sesuai dengan gaya belajar dan juga learning pace masing-masing. So itu antara benefits yang utama lah bila kita cakap tentang screencast ya. Dan macam saya katakan juga tadi, screencast ni juga boleh meningkatkan kata personal touch in a way that other methods simply cannot. Katalah kalau kita buat PowerPoint, bahan PowerPoint tu tak self-explanatory kan, dia hanya dalam bentuk teks yang sehala. Jadi kalau kita, di samping kita memaparkan apa yang ada di dalam PowerPoint kita, disertakan dengan penerangan kita, mungkin kita juga boleh bagi orang kata prompt some of the questions yang kita rasa kita nak bagi pada pelajar-pelajar pun boleh juga. Ya. So kerana itulah dikatakan dia boleh can help you communicate with more clarity and impact than you can with written words alone. So kita menambahlah orang kata elemen-elemen lain selain pada teks, kita menggunakan penerangan secara video. So sebelum saya masuk kepada tips in creating educational video, mungkin saya nak sharekan contoh lah. Saya rasa ni pun bukanlah sesuatu yang yang baru kan, mungkin just nak tunjukkan contoh supaya boleh nampak lah contoh. Ni adalah YouTube channel saya. Saya memang kebanyakan antara video yang saya hasilkan, saya bangunkan sebenarnya saya menggunakan teknik screencast. Tapi saya selain pada saya menggunakan screencast-o-matic, iaitu tool yang akan saya tunjukkan pada hari ini, saya juga guna tool lain, contohnya Filmora dan juga Camtasia. Tapi untuk hari ini kita akan fokus kepada screencast-o-matic sahajalah. So sebenarnya contoh kalau katalah kita menggunakan screencast-o-matic macam ni lah, kita so kita paparkan dan kita paparkan kita punya slide dan dalam masa yang sama kita memberi penerangan lah, ataupun boleh jadi juga screencast ni contoh dia macam yang ni saya nak menerangkan tentang Weebly lah kata. Ini juga saya gunakan teknik screencasting, di mana kalau macam konsep yang pertama tadi, kita ada slide PowerPoint ataupun slide whatever lah, mungkin Google Slide ke, kita guna Canva ke, kita guna Genially ke, terpulanglah kepada apa. Tetapi berdasar kepada slide itu kita buat penerangan. So kita yang menerangkan. Kaedah kedua untuk screencasting ni, sebenarnya kita boleh menerangkan apa yang kita nak tunjukkan, proses-proses yang dilalui. Contohnya, boleh tak dijelaskan tadi Dr. tanya tadi pasal apa? Jadi saya tunjukkan cara macam mana kita nak membangunkan satu website dengan menunjukkan kaedah-kaedah ataupun langkah-langkah yang perlu dilalui dan kita rakam apa yang ada pada slide tu. Jadi pelajar-pelajar boleh mengikutilah, kerana nampaknya setiap cursor yang bergerak tu akan ada yellow circle kat situ kan, sebagai orang kata highlight lah untuk pada pelajar-pelajar. Jadi itulah contoh supaya gambaran, supaya rakan-rakan boleh nampak sebenarnya inilah yang kita katakan sebagai teknik screencasting. Jadi sama ada kita nak menerangkan daripada slide kita, ataupun kita nak masuk ke mana-mana website ke, ataupun kita nak scribble dan sebagainya, itu bergantung kepada keperluan kita, apa objektif yang kita nak capai daripada bahan yang nak kita hasilkan itu. Jadi itu salah satulah contoh just untuk memberi gambaran awal lah tentang apa dia hasil-hasil yang boleh kita guna pakai untuk teknik screencast-o-matic ni. Okey. Baik. Boleh nampak ke slide saya tentang tips in creating educational videos? Boleh, Doktor. Okey.
So ada sedikit tips lah untuk rakan-rakan. Sometimes kita ni janji ada laptop kita terus rakam kan. Tapi ada sedikit lah tips yang mungkin saya boleh kongsikan untuk meningkatkan orang kata kelancaran, meningkatkan lagi kualiti dan juga orang kata kepuasan kita lah apabila kita menghasilkan bahan-bahan secara screencast-o-matic ataupun screencasting ni. Jadi pre-production, sebelum kita menghasilkan satu-satu bahan dalam bentuk screencasting, of course kita perlu plan apa yang nak kita katakan. Kita perlu tahu apa yang kita nak stresskan, kita nak tekankan, apa yang nak kita highlight dengan pelajar-pelajar. Jadi saya rasa rakan-rakan pensyarah ni tak ada masalah sebab kerja kita memang kerja kita lah untuk kita bagi lecture kan. Once dah ada slide je, okay, kita memang boleh terangkan secara panjang lebar lah kerana itu adalah kata expertise kita. Tetapi sometimes mungkin ada juga setengah-setengah yang kata dia camera shy, dia kalau ada kamera kat depan dia nak tengok kat kamera tu pun tak sampai hati. Macam sekarang ni saya sedang memandang ke arah kamera kan, jadi seolah-olah kita menjaga eye contact kita dengan audience kita. Jadi kita rasa bila kita sedang record, kita perlu melihat, kita perlu pastikan mata kita itu melihat kepada kamera supaya penonton nampak, nampak interaksi itu kita sedang berbicara dengan dia. So itu salah satulah. Tapi yang ni berkenaan dengan skrip, sama ada kita nak ada skrip ataupun kita tak ada skrip. Mungkin bagi kata yang tak biasa ataupun segan dan sebagainya, sometimes banyak benda yang nak diperkatakan, tetapi bila ada kamera kat depan tu terus hilang, blank, tak tahu nak kata apa. Jadi salah satu cara untuk kita mengatasi kata kegugupan itu, mengurangkan kata nampak kita ni macam kekok dan sebagainya, kita boleh sediakan skrip lah, okay? Dan kalau kita kata nak merekod dan kita sedang menghadap pada laptop kita tu, mungkin skrip tu kita boleh letak dalam post-it, kertas post-it yang kecil-kecil tu kita letakkan di bawah kamera supaya bila kita baca pada skrip tu kita seolah-olah taklah nampak sangat macam kita memandang ke arah lain kan, okay? So itu salah satunya, sama ada skrip ataupun tak ada skrip, dan pastikan mic kita ini berfungsi dengan baik. Ada setengah-setengah mungkin kalau kita guna yang built-in mic tu, sometimes suara kita pecah ataupun mungkin suara kita bergema. Jadi kita kena check lah. Jadi berkemungkinan kita boleh sebagai yang kata meningkatkan lagi kualiti audio kita, boleh guna external mic. Macam saya ni, saya just guna mic yang saya dapat daripada Samsung je ni, earphone je. Ni kan yang ni, yang saya tengah pegang ni. Saya just guna yang macam tu. So far saya rasa okey, suara saya pun nampak jelas lah. Saya ada mic yang lebih kurang macam ni, external, tapi saya jarang gunakan sebab saya rasa guna yang ni pun sudah memadai lah. Jadi pastikan kita punya mic tu functions well. Dan check juga kita punya webcam. Pastikan kamera kita itu jelas, dan kata janganlah ada kata apa tu, kalau lama tak lap kan ada pula tumpah-tumpahan air Milo ke apa ke, jadi gambar kita tu tak terang. Pastikan kita lap dulu kita punya webcam untuk pastikan mutu visual yang jelas lah untuk gambaran wajah kita. And then satu lagi, ini mungkin ramai juga yang buat, tapi saya tengok ada juga yang sometimes lah bila kita berzoom dan sebagainya kan, pasal tak kita nampak lubang hidung je. Maksudnya komputer laptop kita tu rendah daripada muka kita. Jadi seeloknya kita boleh elevate, kita boleh angkat kita punya laptop ni, boleh lapik, sama ada nak gunakan yang untuk laptop punya stand tu memang ada dijual di Shopee, kita boleh laraskan dia tinggi mana kita nak, atau kita boleh secara manual letakkan buku-buku yang tebal ataupun kotak lah untuk memastikan bahawa video ataupun kamera yang sekejap ya saya kamera yang webcam kita ni at least berada at par dengan mata kita ataupun tinggi sedikit. So dia akan memberikan visual yang lebih bagus lah. Jadi kita tak nak bila kamera daripada bawah tu menadah muka kita kan, jadi nampak tak berapa ni lah. So itu antara dia punya ni. Dan pastikan juga location for the recording ni taklah berserabut sesuai. Kita janganlah kata especially kalau kita buat recording di luar dengan gangguan suara, noise-nya, dengan kata lalu lalang dan sebagainya. So kita pastikan tempat untuk kita buat recording tu satu ruang yang mungkin tertutup, ruang yang selamat, ruang yang tak ada kata ni lah gangguan lah. And then in terms of lighting juga sangat penting.
Yang paling basic sekali, yang paling mudah sekali ialah kalau kita nak buat recording kat rumah, sebab kita semua ramai kat rumah sekarang kan. Yang terbaik ialah kita menggunakan daylight ni. Orang kata pencahayaan yang natural daripada luar, daripada matahari, dengan cara kita menghadap kepada dinding tingkap. Jadi cahaya tu akan datang secara orang kata seratalah kepada muka kita. Itu yang paling mudah sekali. Kita boleh letakkan meja, kita menghadap kepada tingkap. Jadi dia akan memberikan lighting yang orang kata cantik lah. Tetapi kalau sekiranya tingkap kita itu terlalu banyak cahaya yang masuk, bolehlah guna macam day curtain kan, untuk orang kata softenkan sedikit dia punya pencahayaan tu. Jadi dia ala-ala macam kata light box lah, yang kata yang pancar kalau kita pergi ke mana-mana studio kan, kita ada light box tu. Jadi kita boleh mendapatkan kata kualiti pencahayaan yang terbaik lah. Okey. Dan pastikan kita punya background clear lah, tidak orang kata mengganggu ataupun tidak distract kita punya audience attention. Sometimes pelajar-pelajar kita ni bukan dengar sangat apa yang kita cakap, dia tengok apa yang berlaku kat belakang kita kan. Apatah lagi kat belakang kita anak kita tengah menangis kan, anak kita tengah memanjat ke apa ke kan. Jadi pastikan tidak ada distraction yang berlaku semasa kita nak membuat rakaman ini. Okey. Dan seterusnya macam tadilah, look right at the camera lens. Jadi bila kita dah ada kamera ni, kita tengoklah pada kamera, tapi bukan sepanjang masa lah kan. Sometimes mungkin kita perlu tengok kepada slide kita, tapi once in a while make sure kita ada eye contact dengan kita punya audience. Okey. Itu adalah cerita sebelum persediaan kita, dan juga ini semasa ini kita boleh juga sebenarnya try and error lah untuk kita dengar kualiti suara kita. Suara kita jelas ke dengan mic tu tadi? Suara kita ni terlalu orang kata lepeh ke dan sebagainya. Ataupun kita boleh juga pastikan bila kita buat pre-recording ni, kita boleh dengar balik kepada speed percakapan kita. So make sure kita jangan bercakap terlalu cepat. Belum terlalu cepat orang tak dengar. Macam tu kan? Jangan terlalu cepat macam tu. Kita bercakap satu persatu lah. Tapi sometimes saya pun tend untuk bercakap cepat juga. Jadi kita pastikan penerangan kita itu berlaku dalam pace yang menyelesakan. Jadi student kita bila dengar pun tak orang kata tak cukup nafas dengar kita. Jadi perlu ada jeda, perlu ada orang kata sometimes kita perlu diam. Kita tinggikan suara sedikit untuk menarik perhatian. Bukanlah kita menengking, dan mungkin kita boleh rendahkan suara juga. Jadi bergantunglah, sebab itu adalah antara arts and science untuk kita memberikan kata speech ataupun pitch yang baguslah kepada pelajar-pelajar. Tapi mungkin saya tak boleh nak bagi contoh yang terbaik lah, sebab saya pun tak pandai juga dari sudut ini. Just mengongsikan apa tips lah supaya kita semua dapat gunakan yang terbaik. And then be calm and relax. Jadi jangan kita gopoh, jangan kita berdebar-debar dan sebagainya. Mungkin bagi first timer tu rasa macam macam mana nak tengok kamera lagi, nak tengok slide lagi kan. Lama nak berhenti, mana pula nak stop ni. Jadi itu perkara biasa kalau kita tak biasa buat. Tapi kalau kita dah selalu berhadapan dengan kamera, kita dah tahu selok-belok dia, kita dah in control of everything, then insyaAllah everything should be right. Jadi biasa kalau kita mula first time dengan screencast ni, dia memanglah, saya tak nafikan first time tu memang tak jadilah kan. Biasanya kita tak akan guna yang first time punya recording tu. Kita akan melalui proses pembelajaran, kita akan melalui proses untuk kita make sure that kita ni familiar dengan environment tersebut, sehinggalah akhirnya barulah kita dapat hasilkan satu video yang bagus ya. And then give clear explanation of content. Ini saya rasa semua pensyarah pun dah jelas lah kan. Kita sebagai pensyarah kita perlu memberikan penerangan yang jelas lah. So sedikit tentang post production, tapi saya takkan sentuh secara terperinci lah untuk bengkel pada hari ini. Just untuk makluman kita sahaja bahawa selepas kita melaksanakan ataupun kita menghasilkan raw video, kalau kita gunakan screencast, video yang kita download dalam bentuk MP4 tu maksudnya dia masih raw lagi kan, tak ada intronya, tak ada outro, mungkin ada yang kita macam tergagap-gagap tu, kita nak delete dia ataupun kita nak trim dia. Jadi di sinilah proses berlakunya, proses post production. Kita perlu edit, kita perlu masukkan video kita itu di dalam video editor. Jadi kalau sekiranya ada kata permintaan, ada keperluan, mungkin untuk bengkel-bengkel seterusnya saya boleh tunjukkan yang cara yang paling mudah lah, macam mana yang paling basic, macam mana kita boleh cut and trim kita punya video, dan juga kata
buat sedikit editing, kita nak adjust suara kita. Kalau mungkin dalam video yang raw tu suara kita tak berapa kuat, dalam video editor kita boleh tingkatkan suara kita. Kita boleh buang noise kat belakang supaya suara kita itu lebih jelas. Itu insya-Allah kalau ada permintaan saya akan kongsilah cara macam mana yang mudahlah, cara yang kata non professional kan, sebab saya pun tak professional, tetapi still works. InsyaAllah kalau ada keperluan lah. So of course kita kena tengok juga rakan-rakan tentang lens suitability dia, maknanya kesesuaian dari sudut panjang pendek ataupun durasi video yang hendak kita hasilkan. So make sure video tersebut tidak terlalu panjang. Kita tak naklah macam bentuk kuliah kan, walaupun dekat YouTube saya tu pun sebenarnya banyak kuliah-kuliah research method saya kat situ, tapi sebab tu kuliah saya letak tu untuk rujukan student saya sebenarnya. Tapi kalau untuk micro learning, untuk ODL, kita kalau boleh kita gunakan konsep micro learning. Micro learning means kita put information into smaller chunks. Kita pecahkan dia kepada kata maklumat-maklumat yang lebih kecil. Yang pertama kerana kita nak memastikan supaya pelajar-pelajar kita ni tak hilang fokus. Pelajar kita ni sometimes kalau video sampai dah 20 minit, mereka biasanya tak akan habis tonton. Kalau kita tengok dekat YouTube sendiri, kita tengok dekat data analytics tu, katalah kalau video saya dalam sekitar 20 minit tentang tutorial, biasanya average tontonan adalah dalam sekitar 10 minit macam tu sahaja. Maksudnya viewers tak melihat pun daripada A sampai Z. Mereka tak menonton sepenuhnya. Mungkin mereka akan skip dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkan, khususnya dalam program ODL kita tentulah nak pelajar kita dapat semua maklumat kan yang nak kita sampaikan. Jadi triknya ialah kita pecahkan kepada video-video yang lebih pendek lah, yang lebih ringkas. Jadi kita mungkin slide kita sampai kita ada 40 slide, kita pecahlah kepada mungkin 10 slide dan sebagainya. Sebabnya kita kata bangunkan dalam bentuk siri-siri video yang ringkas tetapi lebih mudah untuk pelajar mengikutinya. Okey. So itulah. So dalam post production juga kita boleh masukkan sedikit muzik, muzik latar untuk kata ialah sebagai kata halwa telinga kan, tetapi tidaklah sehingga menenggelamkan suara kita. Kita juga boleh masukkan annotation, kita boleh masukkan subtitle dan kita boleh masukkan video cover lah untuk post production lah. So ini contoh yang saya gunakan dalam Filmora. Macam mana saya buat editing lah untuk video ni, dan begitu juga sekiranya kalau video tu dah settle, kita bolehlah sama ada kita nak upload ke YouTube ataupun kita nak share di LMS. Tetapi untuk tujuan ODL, mungkin apa yang saya tunjukkan ialah screencasting, maksudnya rakan-rakan pensyarah boleh record dulu di rumah. Maksudnya kan kita ada slide, kita duduk sorang-sorang kat rumah, waktu sunyi kita pun record. Kita record, tetapi selepas tu mungkin untuk mencantikkan, untuk meletakkan orang kata ini adalah orang kata kualiti ODL kan, kita boleh mintalah, boleh serahkan video yang mentah itu, kita berikan kepada designers di unit ODL, dan designers akan bantu sedikitlah untuk masukkan intro dan masukkan outro, so supaya nampak macam kita buat MOOC dulu kan, kita ada yang video untuk intro dan juga outro tu. Tapi kalau sekiranya rakan-rakan pensyarah ada kemahiran untuk orang kata mengedit untuk menyisipkan outro dan juga intro tu, saya by all means kita persilakan. Jadi ini adalah sebenarnya sebahagian daripada kemahiran yang saya rasa kita perlu kuasai, kerana dia memang mudah untuk kita hasilkan dan bergantung kepada waktu kita. Jadi itulah antara harapan yang terima kasih. Saya dah terkeluar tadi tu. Jadi dia terputus recording. Terima kasih yang bertanya sama ada saya record ataupun tidak. Okey, terima kasih Syahdatul. Okey, bengkel siri 2. Okey, boleh. Green screen. KineMaster pun okey. KineMaster okey. Cuma saya tak pasti kalau kita gunakan yang free ni, sometimes dia akan ada satu watermark. Kalau kita guna Filmora yang free, Filmora ni memang dahsyat. Perkataan Filmora tu dia akan terpampang depan muka kita. So no point kita gunakan yang free sebab dia akan mengganggu lah, disrupting sangat dia punya tulisan tu. Dia akan mengganggu kualitas. Okay, alright. So soalan Filmora boleh tak read? Boleh. Ya, boleh. Kita boleh ada kata function di situ. Kita boleh kata
kecilkan saiz, kita boleh nak percepatkan, kita boleh nak kata enhance dia punya suara, kita boleh nak reduce noise, macam-macam dekat Filmora tu sebenarnya. Yet to be explored lah. Okay, baik. So boleh kita pause kejap untuk soalan. Saya tunjukkan dulu macam mana kita nak gunakan screencast-o-matic. Boleh ke? Boleh Doktor, boleh. Okay, right. Okay, right. So untuk tujuan ni saya akan offkan video saya dekat Zoom sebab untuk takut nanti dia bergaduh pula dengan screencast nanti. So saya offkan dulu. Alright. Now, tadi saya dah tunjukkan kan macam mana kita secara umumlah kita menggunakan screencast-o-matic. Sekejap. Now, katalah kita pergi ke satu page yang baru. Nampak ke saya buka Google ni? Nampak. Okey. Untuk kita pergi ke screencast-o-matic tu tadi, kita taklah screencast-o-matic macam ni. Ya. Dan kita enter dan kita bawa turun bawah sikit. Kita akan jumpa ni lah screencast-o-matic screen recorder and video editor. So, klik di situ. Dan macam ni lah dia akan tunjukkan kan saya dah login ke saya punya account dan kita just klik pada record for free. Kita launch recorder dan tunggu dia akan launching tu kan, dia bergerak sekejap. So bila dia launch saya tak pasti apa tu rakan-rakan Syarah nampak tak saya punya launcher kat bawah ni? Nampak Doktor, nampak. Okay. And then nampak tak kotak hitam ni? Nampak. Nampak ya? Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Saya risau sebab semalam bila saya cuba record dekat Zoom, tak nampak tau. Saya risau takut viewer hari ni pun tak nampak. So okeylah. Maknanya tak apa. Walaupun saya dah terangkan tadi, saya boleh terangkan lagi sekali lah. So basically once kita dah launch recorder, tapi dengan syarat tadi, first timer kena install dulu Kena install dulu screencast-o-matic dekat laptop masing-masing ataupun komputer lah. Okey. So kalau kita pergi kat sini, kita klik pada setting button yang gear tu, macam tadilah kita boleh ambil, kalau kita klik pada sekarang ni kita berada pada recording just screen Jadi hanya screen lah. Maksudnya apa yang ada dalam screen ni akan terakam ataupun akan recorded di dalam video kita. Atau alternatively kita nak webcam. Okay, webcam macam tu lah dia akan nampak lah apa tu ni. Sekejap kenapa video saya tak keluar tak apa, kejap. Okay, kalau saya pilih both, okay, by right ataupun kejap saya tak boleh gunakan yang ni. Okay, sebab yang ni saya gunakan Logitech kamera saya ni saya guna yang luar, apa tu eksternal. Boleh nampak ke dalam video kecil tu? Kejap saya tunjuk kat sini. Boleh. Boleh. Nampak kat situ. Okey. Saya guna yang itulah. Tapi bila untuk screencast ni dia tak benarkan Okey, kejap. Video saya hilang pula. Patutnya dia tak jadi macam ni. Sepatutnya video tu muncul. Okey, dia muncul baliklah. Okey. So, yang ni kita boleh ambil oleh kerana saya guna yang subscribe tadi kan, dia no maximum lah. Okey, so saya klik kat situ dan saya pilih full screen Kalau kita nak pilih pun, katalah kalau kita ambil yang 480 ni, nampak tak dia punya ruang tu kecil. Jadi yang dalam garis-garis ni saja yang akan terakam. Jadi terpulang kepada keperluan kita. Tapi untuk tujuan ni saya akan stick dengan full screen. Dan perhatikan bila saya cakap, dia nampak blipping kat situ kan. So maksudnya saya punya audio tu akan boleh didengari lah. Mic saya ni functions insya-Allah. Dan kalau kita klik pada preference tu tadi, yang kita nak ambil hotkey tu, ini saya ubah kat sini lah. Maksudnya set up a new hotkey. Tapi mungkin rakan-rakan boleh tengok bila dah masuk ke screen casting masing-masing, check apa dia post hotkey yang default, by default given by screencast-o-matic ni. Kalau nak guna yang tu pun tak apa. Tapi sebab saya suka yang Command X ni dekat dengan tangan saya kidal kan, saya cari yang dekat dengan tangan saya tukar yang barulah.
Okey. So kalau kita setuju dengan ni, kita just klik pada okey. Okay. Now apa yang kita nak buat? Kita nak hasilkan apa? Kita nak orang kata buka kita punya ni lah kan, apa tu, satu slide PowerPoint. So katalah saya buka satu slide PowerPoint. Boleh nampak ke? Boleh. Okay. So katalah saya pangkah yang ni sebab saya dah ni. So ini kalau kita slideshow kan, ini saya punya slide lah yang saya nak tunjuk kepada pelajar-pelajar saya. Okey, tak apalah, saya tak slideshow dulu. So basically saya ambil sedikit saja untuk demo hari ni. So kita letak macam ni. So untuk tujuan ni, kita sebenarnya video ni kita boleh gerak mana-mana tau. Kita nak letak penjuru sini boleh, nak penjuru kiri boleh, kanan boleh. Tapi saya suka untuk kekalkan saja, saya just nak letak kat bawah ni. Tetapi ada sedikit orang kata macam trik lah bila kita nak letakkan video kita ni, pastikan kita punya slideshow ni video kotak ni tak akan menindih ataupun menindan tulisan ataupun kata rajah yang penting di dalam slide kita. Sebab no point kalau kita letak video kita tapi maklumat tu tertutup. Jadi make sure lah susunan kalau macam ni saya dah cuba adjust lah, maksudnya di sebelah ni memang akan ada ruang kosong untuk memuatkan video saya. So tuan-tuan perempuan, kalau dah ada slide sedia ada, boleh, tak ada masalah, kita gunakan. Cuma kita nak enhance dengan kita masukkan penerangan kita, tetapi make sure susunan sama ada teks ataupun bahan kata grafik tu, kalau yang penting yang ada label dan sebagainya, janganlah kita tutup dengan video kita kat bawah. Okay, so jadi untuk tujuan ni, kita terus slideshow-kan dahulu. Okay, slideshow dan video saya akan berada di sinilah. Alright, so untuk kita mulakan recording ni, kita slideshow-kan dulu dan if you are ready, kita klik pada record. Bila saya klik pada record, dia akan ada countdown kan tadi, sebab saya yes kan countdown tu supaya kita sempat ready lah nak betulkan tudung ke apa ke. 3, 2, 1, lepas tu saya akan mula bercakap. Okey, so sekarang saya akan klik pada record button. Hello, Assalamualaikum pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian. Okey, jumpa lagi untuk kuliah ataupun tajuk yang akan saya bentangkan, iaitu tentang Fourth Industrial Revolution. Tentu kamu pernah dengar kan tentang Fourth Industrial Revolution apa dia? So let's look at the definition tentang Fourth Industrial Revolution. So kita teranglah apa dia Fourth Industrial Revolution dan sebagainya. Ya, mungkin kita boleh, kalau kita nak conteng pun kita boleh conteng lah. Pulanglah kepada features yang ada di dalam PowerPoint. Kita boleh teruskan. Okey, kenapa penting kenapa penting kita faham. Sedangkan Industrial Revolution ni berlaku di industri. Kenapa kita dekat industri ni perlu fikir juga tentang Fourth Industrial Revolution. Itu something yang kamu perlu fikirkan. Okay. So pasal kehidupan kita, macam-macam lah kita boleh ceritalah kan. So saya tak naklah buat yang sebenarnya. So and then kita come up dengan inilah apa di antara jobs for the future dan sebagainya. So saya harap dengan penerangan ini, selepas ini saya nak kamu semua fikirkan apa dia satu pekerjaan yang sesuai untuk masa depan, yang sesuai dengan demands of Fourth Industrial Revolution. So jumpa untuk video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So once saya dah habis cerita, saya tekan Command X. So perasan bila saya tekan Command X, dia muncul balik record kat sini kan. So maknanya video saya itu telah pun selesai, dan kalau saya nak play balik, So student kena buat visa approval letter, masuk Malaysia, dapatkan student pass, barulah mereka punya tanggungan boleh datang ke Malaysia. Okey, alright. Sekejap saya nak berhenti. Cursor saya pula tak nak bergerak sekejap. Okey, right. So kita boleh pause lah kalau maknanya kalau kita rasa macam
alah kena record lagi sekali lah, kita boleh klik pada ni dan yes start over. Kalau kita nak record lagi sekali. Katalah kita dah setuju, kita dah rasa macam okey dah dengan ini, kita just klik pada done. Dan macam saya katakan tadi, kita klik pada save juga, upload lah. Dan save as video file. Namakan dia Force IR. Dan saya nak save dekat folder. Kita boleh browse sebenarnya. Nak pilih yang mana satu. Macam tadi saya just pilih pada desktop dan saya just openkan saja dan saya klik pada publish. Dan kita tunggulah sehingga video itu dia render untuk dia settlekan dalam bentuk MP4. Okay, so once kita dah ni, kita okeykan. So Barat dia ada jugalah kat sini yang recording yang kita buatkan. Ini contohlah yang saya try semalam. Dan kalau kita kalau kita nak patah balik ke desktop, saya boleh buka baliklah video tu tadi. Boleh nampak ke video yang saya buka pada desktop ni? Boleh, Doktor. Kan, okey. So inilah video MP4 video yang kata raw video yang boleh kita guna pakai untuk kita hasilkan untuk kita letakkan di dalam LMS. Ya. Dr. Fariza, Ya saya. bila doktor play tadi tu suara memang tak dengar ke ataupun? Saya dengar. Di peringkat saya dengar. Oh. Okey, sorry sebab Di sini tak dengar. Tahu sebab saya guna ni earphone kejap Sebab mikrofon juga. Ya, sebab saya guna earphone jap. Okey. Sekian, okey. Boleh dengar tak? Lagi untuk kuliah ataupun tanya. Baru dengar. Kan, itu tentang Fourth Industrial Revolution. Tentu kamu pernah dengar kan tentang Fourth Industrial Revolution apa dia. So let's Jadi kalau kita guna earphone, student kita macam mana boleh dengar? Macam mana nak tahu ya? Ni sebab kita share live kan. Jadi sebab saya guna earphone tadi masa bila of course you all tak dengar lah sebab earphone tu kan dia direct pada telinga saya. sorry. Tapi bila dah orang kata dimaklumkan tak tadi, bila saya play lagi sekali tu saya cabut sebenarnya wire earphone saya ni. Jadi sebab kita kata presentation secara live guna Zoom kan. Jadi Zoom memerlukan kata input audio lah. Jadi itulah saya minta maaf terlupa pula tadi. Tapi sebenarnya by right video tu memang ada audio dia dan kalau kita uploadkan pada LMS, pelajar kita insya-Allah akan dapat tengoklah video tersebut. Okay? Alright. So itu sebenarnya mudah saja kan, kata straightforward saja langkah untuk kita menghasilkan ataupun kita nak ni lah. Cuma kita banyak masa lagi sebenarnya. Mungkin kalau nak saya boleh tunjuk macam mana kita nak upload ke YouTube lah. Tapi saya rasa mungkin dah ramai dah ada YouTube stream kan, YouTube account kan. Boleh doktor tunjukkan. Nak ke? Ya. Ramai ke yang dah ada ni YouTube ni dah lepas ni ramai lah boleh upload video kat YouTube kan. Sekejap saya attach dengan kamera saya kejap. Okey, baik Jadi katalah macam sekarang ni saya pergi ke YouTube. Katalah video tersebut tapi saya tak tunjuk lagi lah untuk editing hari ni, boleh ke? Editing tu sebab dia ada panjang sikit cerita dia kan. So insyaAllah saya rasa kita buat sesi lain lah kot. So boleh nampak ke saya buka ke YouTube ni? Boleh doktor, boleh. So rakan-rakan, saya rasa ramai kot yang dah ada channel kan. Saya punya pun tak adalah ramai sangat followers, setakat banyak ni sajalah. Orang lain dah berpuluh-puluh ribu kan. Tapi tujuan kita sebenarnya buat YouTube ni bukan untuk kita monetize. Walaupun sebenarnya kalau kita ada lebih 1,000 subscriber dan juga tontonan kita lebih pada 4,000 jam ataupun hours, sebenarnya kita boleh monetize. Kita boleh dapatkan duit, kita boleh jana lah daripada orang kata
YouTube. Tapi tu bukan tujuan utama kita lah, especially bila kita sebagai pendidik kan. Kita sebagai pendidik ni kita nak orang kata memastikan ilmu kita tu dapat kita kembangkan kepada rakan-rakan pelajar ataupun even bukan rakan-rakan lah, maksudnya pelajar-pelajar kita lah kan. Okay, so ini biasanya kalau mungkin yang belum ada YouTube channel, macam mana kita nak create dia? Biasanya YouTube channel ni dia memang link dengan Google email lah. So kalau katalah macam kita dah masuk kita dah login menggunakan Gmail kita. So automatically sebenarnya memang kita sudah ada satu account YouTube. So untuk kita tengok kalau kita nak pastikan kita dah login ke tidak, biasanya akan ada ikon kat sini kan. Sama ada kalau rakan-rakan dah upload gambar kita profile tu, dia akan appear kat sini lah. Tapi kalau tak ada, mungkin dia akan gunakan initial macam F ke Fariza macam tu. So kalau kita nak tahu bagi first timer sama ada kita dah masuk ke channel kita ataupun tidak, kita klik pada ikon kecil ni dan klik pada your channel. Dan biasanya dia akan bawa ke sini lah. Maksudnya kalau kita pernah ada video yang kita upload akan tersenarai. Tapi kalau tak ada, maknanya tak ada lagi lah. So basically dalam YouTube ni untuk kita uploadkan video, dia sangat-sangat mudah. Kita klik pada create kat sini. Boleh nampak kita create kat sini. Dan kita boleh ambil upload video. Okay. Katalah saya nak upload video tadi. Video yang saya hasilkan tadi kan. Okey, lepas ni saya delete lah, nanti terkejut pula saya punya viewers. Video yang tak cantik tu tadi. Okey. So saya pergi ke desktop dan saya ambil balik video yang telah saya hasilkan tadi guna screencast tu tadi, dan automatically sebab video tadi saya savekan atas nama Fourth Eye Art, so automatically dia akan ada kat sini. So kita boleh ubah sebenarnya Fourth Industrial Revolution. Kita boleh juga masuk description, explanation on Fourth Eye Art for students in katalah GE 1153 class for example, macam itulah kan. Ataupun mungkin boleh jadi juga at the end of this video you will learn about A, B, C dan sebagainya lah, bergantunglah kepada ni. So biasanya kita akan letakkan title dan juga description tentang video kita. Dan kalau kita letakkan video, biasanya kita perlu minta satu thumbnail lah. Kalau tidak, dia akan orang kata cadangkan mana-mana scene yang ada dalam video kita. Mungkin kita tak suka lah kan, sebab mungkin kata tak sesuai dan sebagainya. So untuk tujuan ni kita perlu buat satu thumbnail lah. Okey, kalau yang untuk tu biasanya saya akan gunakan Canva. Kalau saya bergerak ke Canva ni, rakan-rakan boleh nampak ke kalau saya buka Canva ni? Ataupun masih nampak YouTube? Nampak Canva, Doktor. Okay. So Canva ni pun saya rasa mudah juga. Saya pun bercadang kalau ada permintaan, saya nak tunjuk macam mana kita nak buat video guna Canva presentation. Terus dapat MP4. Boleh ada permintaan. Okey. Banyak dia sangat-sangat simple lah. Jadi untuk yang ni kita nak hasilkan satu thumbnail. Thumbnail maksudnya kita perlu ada satu grafik lah yang akan jadi cover kepada YouTube tu. Contoh macam yang saya buat tadi kan banyak cover-cover yang dalam bentuk grafik kan. So kita boleh pilih saja. Contohnya macam katalah kita boleh ambil je untuk presentation. Kita pilih. Sebab kita nak size ini kan sebagai cover YouTube kita, mungkin saya just ambil mana-mana. Okey, katalah yang ni untuk mudah kita tak nak menyusahkan diri, kita boleh pilih saja. Okey, mungkin yang ni, tapi saya tak suka yang belakang ni. Okey. Tak nak juga, saya nak orang tu sahaja contoh Kita bolehlah delete dan sebagainya, tambah ataupun nak tukar dia punya latar belakang pada color lain, mungkin yang ni lebih kontras kan. So kita boleh masukkan teks. Teks mungkin saya nak guna yang glow. Kita boleh klik kat situ. Sorry. Macam tajuk saya adalah Fourth IR. Sangat kita kecilkan 100 Fourth IR explain. Contohlah macam tu kan. So kita tak naklah warna pink ni, kita nak nampak, mungkin kita nak gunakan warna like this.
Okay, terpulanglah kalau kita nak masukkan elemen yang lain, mungkin kita nak tukar kepada teknologi, kita boleh masukkan, kita tak nak orang ni, kita nak nampak lebih yang kata futuristic, okay, katalah kita ambil yang ni, kita boleh tukar color dia, macam-macam lah, kita boleh play around sebenarnya. Okay, kita masukkan konsep ni, kita masukkan elemen lain, contohlah kan, apa lagi ni CPU tak cantik lah pula. Okay. Kita nak masukkan something like this lah. Mungkin tak cantik lah yang saya tunjuk contoh ni, just nak tunjuk kepada rakan-rakan macam mana kita nak menggunakan ataupun menghasilkan satu bahan ataupun grafik menggunakan Canva. Okay, contoh and then saya nak masukkan mungkin nama saya kat situ. So saya just klikkan Khalid, besarkan sikit. Yang ni kita boleh play around lah, ya. Okay, ni pun sebenarnya tak cantik ni, tapi tunjuk contoh sajalah. Tunjuk contoh saja. Kita boleh tukar sebenarnya lagi background dia kalau nak gelap lagi. Okay, mungkin yang ni. Saya nak yang this one. So yang ni, lepas kita buat ini, kita nak dia dalam bentuk JPEG lah. Sebab kita nak jadikan dia sebagai thumbnail kan. So kita klik pada download. Kita boleh pilih type dia, kita ambil JPEG. JPEG dan kita download dia. So sementara kita tunggu download, kita patah balik ke YouTube kita. So video ni dah ready. Cuma dia menunggu cover. Sebab kalau tak ada cover tak cantik lah kan. Kita pun nak pakai baju, pakai tudung cantik-cantik kan. So video kita pun macam tu juga. So kita pergi dekat download tadi dan saya ambil cover. So dia akan ada kat sini lah cover ni. Okay. So ni kita boleh pilih yang ni sebenarnya, yang ni sebab saya buat apa tu, saya punya playlist. Kalau tak nak, tak perlu. Kalau rasa nak, kita boleh klik lah. Katalah saya masukkan dalam online tools ke contoh. Kita done. So video ni dia akan tersenarai di bawah playlist online tools saya. Jadi bila orang klik pada online tools, semua video yang saya letakkan dalam playlist tentang online tools tu akan tersenarai lah. Jadi student ataupun penggemar, pengunjung YouTube kita tu tak perlulah nak pilih satu-satu kan, sebab kita dah tolong categorizekan dia. Okay. So kita boleh pilih, it's not for made for kids lah, sebab memang ni untuk adults kan. Kita boleh pilih show more. Kita boleh ambil teks. Sebenarnya ni salah satu jugalah kalau kita nak boost viewers untuk YouTube. Tapi saya pun tak adalah kata beria sangat kan. Tapi kita sebenarnya salah satu antaranya adalah untuk orang kata SEO. Orang kata apa tu? Search Engine Optimization. Kita boleh gunakan teks, katalah yang ni fourth IR. Fourth IR, kita koma, industri revolusi, kita masuklah macam-macam, mungkin apalah yang berkenaan dengan teknologi, tapi pastikan kata kunci ataupun teks yang kita masukkan tu bersesuaian lah dengan video kita. Kan, walaupun kita nak viewers banyak, tapi janganlah sampai melencong kan. Mungkin pengguna nak cari betul bahan, tapi bila klik pada teks tu, pergi kat video kita, tengok-tengok video tu tak menggambarkan teks yang dia nak tu. Jadi kita jangan penayalah pengguna kita. So kita boleh masukkan sebenarnya sehingga pada 500 aksara. Jadi bagi mereka yang YouTuber tegar ni, memang mereka mencari yang tu sebenarnya. Mereka akan come up dengan teks yang kata yang highly searched, supaya akhirnya dia punya kebarangkalian video tu bila orang search guna kata kunci, dia akan duduk atas sekali. So bila duduk atas sekali, of course lah orang akan menonton kan, dan juga akan kata suggested by YouTube. Jadi bila suggested by YouTube ni, kita boleh tengok dekat data analytics tu, berapa kali suggested, berapa banyak orang view selepas melihat suggestion daripada YouTube tu. Itu salah satu cara lah. Ni dah cerita pasal YouTube lah pula ya, tak apalah ya. Okay. And then kita boleh pilih language. Kalau kita nak tentukan lagi, kita boleh pilih Malay lah. Macam tadi kan saya gunakan bahasa Melayu. Kita boleh, kalau yang ngomong Jawa tu boleh ambil Javanese lah.
Okay, so macam ni saya ambil Malay contohnya. Kalau kita boleh declare lah bahawa has no word add dan sebagainya, tapi biasanya saya just kosongkan saja ni. Kita boleh juga masukkan data lah, maklumat. Sebenarnya ni data analitik yang YouTube akan gunakan lah. Okay, kita boleh masukkan, katalah untuk kita masukkan hari ni pun terpulang. Kalau kita nak masuk location pun boleh. Jadi kalau kita masukkan location tu, di bawah video kita akan ada yang tanda location tu kan, yang macam maps tu, dia akan masukkan. Katalah kita letak Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay. And then yang ni kita boleh pilih dua. Okay. Yang ni elok juga bila saya cerita macam ni sebab kebanyakan kita adalah SME untuk ODL kan. Okay, semasa tuan-tuan puan-puan menulis modul bertulis, semua dah rujuk kepada buku panduan OER? Boleh saya tahu? Tak lagi pernah tengok tak doktor? Buku panduan OER yang kita keluarkan oleh unit ODL. Tak pernah tengok lagi. Belum. Mungkin tak tahu, tak perasan ke? Sebenarnya kita dah bagi package ni. Puan Syarin, macam mana ni Puan Syarin? Tak sampai ni ke ataupun? Biasa masa kita hantar template tu, kita hantar sekali dengan dokumen lain. Dengan OER, LMS, semua attach. Jadi harap rakan-rakan SME semua boleh tengok package yang Puan Syarin dah share tu. Biasanya bersama dengan template memang ada panduan menggunakan OER, panduan untuk LMS, kita nak pilih H5P yang mana. Tetapi untuk OER, memang ini saya terangkan juga di dalam buku panduan tu, di mana kita tahu bahawa modul kita ni akan kita IP-kan, right? So maksudnya bila kita IP-kan, bahan yang kita nak lindungi dari sudut harta inteleknya mestilah sesuatu yang betul-betul belongs to us. Something which comes truly from us. Jadi kalau kita mengambil bahan-bahan lain, hak orang lain, apatah lagi yang dilindungi oleh harta intelek lain, tetapi tiba-tiba kita embed masuk dalam modul bertulis kita. So itu memang satu kesalahan yang besar dan IP kita tak akan lepas sebab inovasi akan check. Okay. Jadi sebab itu, alang-alang kita sebut tak apalah kan, kita berbincang sebab semua ni rakan-rakan SME ODL kan, kebanyakan. Okay. So, untuk make sure bahawa kita memilih bahan-bahan yang berbentuk OER, kita kena tengok dia punya license. Yang tu saya rasa mungkin, saya tak nak cerita panjang lah tentang OER untuk bengkel ini, tapi mungkin rakan-rakan boleh rujuk kepada file yang telah Puan Cheryl share tu. Kita ada satu rujukan tentang panduan penggunaan OER. Jadi di situ kita terangkan sebanyaknya yang jenis-jenis yang mana CCBY, CCBY-SA dan sebagainya. Yang mana yang boleh kita masukkan dalam modul bertulis kita, yang boleh kita komersialkan, kita boleh IP-kan, mana yang tak boleh kita masukkan. Sebab ada juga bahan-bahan open educational resources, walaupun pada dasarnya OER ni maksud dia bahan yang boleh kata sesiapa saja gunakan lah sebab dia open untuk tujuan education. Tetapi since modul kita terlibat dengan proses pengkomersialan sebab kita bayar, kita beli daripada penulis-penulis pakar ni, kita IP-kan pula, maka kita tidak boleh sewenang-wenangnya memasukkan bahan-bahan yang selain daripada 2 license di bawah OER. OER ada sekitar 5 ataupun 6 license. Tetapi 2 saja yang boleh kita masukkan tanpa memerlukan kebenaran. Sebab macam CCBY contoh ataupun CCBY-SA, dia tidak ada NC. Maksud NC itu non-commercialization. Tapi kalau ada macam tu, kita tak boleh masukkan kecuali mungkin ada rakan-rakan yang bertanya juga kepada Puan Syarin, macam mana kalau saya nak masukkan satu-satu bahan yang saya perlu pada kebenaran daripada pemilik asal. Tak ada masalah, rakan-rakan pensyarah masih boleh masukkan bahan tersebut, tetapi perlu dapatkan kebenaran secara bertulis ataupun ada documentation-nya lah. Jadi setiap bukti bahawa kita dah menerima mendapat kebenaran daripada tuan pemilik asal bahan tersebut untuk kita masukkan ke dalam modul yang akan kita IP-kan, then that will be fine. Inovasi akan terima. Janji itu adalah tanggungjawab penulis masing-masing. Penulis perlu menghubungi pihak yang perlu untuk mendapatkan kebenaran itu, dan setiap conversation yang berlaku sama ada via email ke ataupun
melalui mana-mana orang kata saluran perlu direkodkan sebagai bukti bahawa memang saya telah mendapat kebenaran. Okey. So salah satu merujuk kepada yang ni, salah satu daripada yang dibenarkan untuk kita masukkan di dalam kita punya modul adalah YouTube yang ada Creative Commons Attribution. Ini kita sampai ke sini. Jadi sebenarnya kita boleh untuk contohlah macam sekarang ni kita dalam keadaan saya nak upload video saya sendiri kan. Video tu memang kata purely daripada saya kan, sebab slide tu saya buat, saya yang rakam, saya yang explain kan, saya yang trim dia contohnya. So itu memang belongs pada saya. Tetapi yang tu saya tinggalkan sekejap. Saya nak merujuk balik kepada kalau kita sebagai pengguna, kalau kita sebagai SME, kita nak ada video, kita nak masuk satu video YouTube tapi kita nak kata sisipkan dalam kita modul bertulis contohnya. Maka yang perlu kita pilih ialah Creative Commons Attribution. Kita kena pilih video yang ada license Creative Commons. Tapi kalau kita letakkan video yang ada standard YouTube license, maka kita tak boleh gunakan sebab dia adalah license YouTube. Jadi kita tak boleh komersialkan. Melainkan kita kena minta kebenaran daripada tuan punya stream ataupun account tersebut. Okay, so berbalik kepada sekarang ni, fungsi saya, role saya adalah sebagai YouTuber. YouTube ni saya punya. Jadi saya boleh tentukan sama ada saya nak jadikan video ni sebagai, saya nak licensekan video yang 4th IR Explain ni di bawah YouTube license, ataupun saya nak jadikan dia sebagai Creative Commons. So, kalau saya klik Creative Commons, apa dia punya implikasi? Ada sesiapa boleh ni tak boleh respon. Kalau saya labelkan video saya ni sebagai Creative Commons Attribution, saya tak pilih yang YouTube license tu, apa implikasi dia? Apa maksud dia? Ada sesiapa nak cuba? Tak ada nak cuba? Orang lain tak boleh share ke Dr. Fariza? Ya. Orang lain boleh share, boleh guna sesuka hati mereka. Maksudnya sebab saya guna Creative Commons tu, maksudnya saya bagi kebenaran, you nak gunalah, tak kisahlah you nak apa semua kan, nak masukkan dalam modul apa semua, boleh. Kerana saya dah bagi Creative Commons, maksudnya OER, Open Educational Resource. Tapi kalau saya klik pada standard YouTube license, dan kalau ada yang nak guna video saya ni, mereka kena minta kebenaran lah kalau nak masukkan di dalam modul bertulis. Tapi nak masuk dalam LMS tak ada masalah. Sebab LMS tidak terikat dengan copyright. Okay? So katalah saya nak klik pada Creative Commons Attribution di sini. Saya allow untuk orang embed. Maksudnya kalau kita uncheck ni, orang tak boleh nak embed video kita dalam, katalah dalam LMS ke, dalam website ke. So apa guna kita tak benarkan? Kita benarkanlah. Sebab kita buat bahan ni pun sebenarnya untuk di-disseminated kan, untuk dimanfaatkan oleh seramai mungkin. So kita benarkan. Publish to subscription feeds dan sebagainya. Allow people to sample this content. Okay, dan kita boleh kategoriskan dia lah. So basically biasanya kalau kita ni orang education, bahan-bahan kita untuk kata higher education, so we just klik pada education lah untuk kita kategoriskan bahan kita ini akan berada di bawah kategori. Sebenarnya apa yang kita masukkan ini akan menjadi yang kata database kepada YouTube. Dia akan push video kita ni kalau orang nak cari tentang education dan ajaran tentang 4th Industrial Revolution. Kalau sekiranya kita gunakan kata-kata kunci macam tadi ni, kena dengan apa yang orang tu type dekat search, maka video kita akan tersenarai di dalam cadangan yang diberikan oleh YouTube. Jadi itu salah satulah antara tips macam mana kita nak memastikan video kita ni kalau bila orang search tu, at least kalau tak ada first pun, at least dalam first page lah, dalam YouTube search tu. Jadi dia akan meningkatkan visibility kita, right? So kita boleh show how many viewers like and dislike this video, kita boleh check lah kat sini. Ni dia bagi lamsam kita tak boleh pilih yang like saja. Kita tak nak display yang dislike, tak apa, kita terimalah kalau yang ada dislike pun kita anggap itu sebagai salah satu daripada ruang untuk penambahbaikan. Mungkin tak suka sebab suara kita lepeh ke apa kan, serak ke. Okay, so now kita dah isikan maklumat ni semua dan kita klik pada next. And then untuk video elements ni, kita sebenarnya boleh masukkan subtitle kalau kita nak, tapi kita kena type lah. Kita boleh add card
dan kita boleh add and skin ni, tapi saya skip dulu yang ni. Dan kita pergi copyright new issues found. Nampak dia terus check. Kadang-kala ada video yang saya nak upload daripada kuliah saya, kuliah yang research method. Sebelum kuliah sometimes saya pasang lagu kan sementara nak tunggu student datang tu. Jadi bila saya cuba nak upload, dia kata ada issues found. Sebab apa? Ada lagu yang ada copyright. Jadi saya kena trim dia, saya kena buang dia. Even dalam YouTube pun sebenarnya kita boleh trim video yang telah kita upload. Kita boleh buang bahagian-bahagian yang mungkin ada isu copyright dan sebagainya. Okay, tapi tak apa, kita teruskan saja kat situ dan kita nextkan. Okay, so ini sangat penting juga rakan-rakan. Kita kena decide sama ada video kita ni kita nak publikkan ke ataupun kita nak unlistedkan ke ataupun kita nak private. Apa beza dia? Kalau kita publikkan, maknanya everyone can watch your video. Kat mana-mana pun, all over the world. Okay, so kalau kita rasa macam video kita worth untuk kita sebarkan, kebanyakan saya public lah. Tetapi ada juga antara kuliah-kuliah saya yang saya tak perlu untuk saya sebarkan kepada kata khalayak seluruh dunia ni, saya klik pada unlisted. Apa maksud unlisted ialah anyone with the video link can watch your video. Maksudnya kalau kita share link tu, siapa yang ada link tu masih boleh menonton video kita. Tetapi kalau pengunjung ataupun viewers pada YouTube tu masuk pada channel kita, video tu tidak akan tersenarai di dalam video yang public. Dia tak tahu pun kewujudan video tersebut sehinggalah dia dapat link. Okay. Jadi terpulang, kalau rasa macam kita nak publikkan, just okay publikkan. And then kalau private ni, maksudnya tak ada guna lah. Bila kita buat, only you and people you can choose can watch your video. Ni kalau lah kita ada macam projek khusus kan yang kita memang perlu pada privacy dan sebagainya, mungkin kita pilih option ini. Tetapi untuk tujuan ni saya unlisted lah ya. Takut nanti sekarang follower saya yang ada sikit tu dia akan dapat notifikasi bahawa new video has been published. Jadi bila klik tengok entah apa-apa kan, so saya unlistedkan dulu. So kita klik pada save button. So once kita klik pada save button, so nampak dia dah ready dah sebab video tu kecil je kan, sekejap je dia upload tadi. So kita bolehlah nak share dekat WhatsApp ke, nak share dekat Facebook ke, Twitter ke, macam-macam lah. Kita boleh linkkan kat situ. Kalau kita tak nak, kita boleh copykan link ni, kita nak bagi kat student misalnya. Kalau tak ada apa-apa yang kita nak buat, kita just klik pada close. So bila kita klik pada close, nampak dia dah tersenarai di sini unlisted. Nampak tak banyak tu unlisted sebenarnya rakaman-rakaman kelas yang saya tak perlu nak tunjuk kepada orang ramai sebab ni sebahagian adalah presentation students lah. So saya kekalkan unlisted, tapi ada juga dah yang dipublikkan tu kan. Ada public tu, ada kata kita boleh nampak lah berapa viewers dan sebagainya. Dan so kalau kita nak share kepada pengguna kita, kita klik pada ni dan keluarlah video yang tak seberapa tu tadi. Okay. So maksudnya kita boleh manipulatekan dia lah. Dan in fact sebenarnya kalau kita nak kata macam video tu tadi kan, ada bahagian yang kita tak macam rasa macam tak sesuai kita nak ni, kita sebenarnya boleh pergi ke editor. Once video dah kita upload ni, kita tak boleh nak kata kalau kita delete dia akan hilang. Sedangkan kita dah ada mungkin ada certain views kat situ kan, so kita sayang, so kita mungkin kita kena play dulu dan ataupun kita gerakkan, kita dengar. Okey, katalah kat sini saya nak buang kita boleh klik pada trim dan kita boleh splitkan dia, kita playkan lagi. Okey, saya nak buang kat situ katakan Jadi saya pun klik pada split. Maknanya daripada sini ke sini saya dah boleh buang dia. So kalau ini ruang yang saya nak trimkan tadi, saya pergi dekat preview dan saya savekan lah. Bila saya save, dia akan render sekejap, dia tak akan automatically kata change berdasarkan apa perubahan yang kita buat. Tapi of course dia perlukan sedikit masa. So kita klik pada save dan video itu akan terbuanglah bahagian yang kita tidak perlukan ini. Okey. So itulah sedikit sebanyak tentang macam mana kita nak uploadkan video dekat YouTube. Okey. Okey.
Okey, lupa pula. Mungkin macam katalah kan macam tadi, mungkin rasa macam tak puas pula dengan ni kan penerangan. Sebenarnya saya ada satu video penggunaan screencast. Kat mana ya? Screencasting. Tak nampak dah mata saya ni. Okey, ni saya guna Filmora. Ni guna screencast guna Filmora. Sekejap. Mana dia pergi? Screencasting. Hilang pula. Tadi ada sekejap ni. Ni rakan-rakan boleh pergi ke sinilah. Saya cerita benda yang sama macam yang saya tunjukkan tadi. Ya. Tapi menggunakan account yang free lah. Account yang free. So saya buat tahun lepas lah. Ada 13,000 viewers lah kat situ untuk kita ceritakan tentang screencast. Alright. So ada soalan ke? Okey. Saya boleh tengok pada soalan. Apa kelebihan Canva berbanding PowerPoint? Okey. Apa kelebihan dia sebenarnya dalam Canva ni, dia banyak flexibility dia. Dia bukan hanya sekadar kita boleh menghasilkan presentation, kita boleh gunakan banyak grafik untuk tujuan-tujuan yang lain. Misalnya kalau kita nak guna untuk Instagram, dia dah ada size untuk Instagram. Kita nak gunakan cover untuk Facebook, dia dah ada size untuk Facebook, misalnya macam tu. Kita juga boleh hasilkan banyak benda lain, contohnya macam resume, kita nak buat flyers, kita nak buat menu, kita nak buat kalender. Dan apa yang cantik tentang Canva ialah dia banyak elemen-elemen yang boleh kita guna, especially bila subscribe lah. Saya memang subscribe Canva sebab saya memang dah lama dah berkenalan dengan Canva dan saya jatuh hati dengan dia, saya memang subscribe. Bila subscribe, banyaklah features yang boleh kita guna pakai. Banyak video-video footage yang boleh kita embed masuk kat dalam. In fact, di dalam Canva sekarang ini, dalam features yang baru, daripada presentation Canva, kita boleh download as PowerPoint file. Maksudnya kalau dulu dia tak ada features ni. Bila kita buat kata presentation menggunakan Canva, kita hanya boleh download dalam bentuk video, dalam bentuk PDF, dalam bentuk JPEG ataupun PNG. Tetapi sekarang dengan features yang baru, daripada slide yang saya guna tu, macam tadi kan, yang kalau tuan-tuan perasan, yang Force IR tu dalam bentuk PowerPoint kan, masa saya nak guna screencast tu, tapi sebenarnya originally made using Canva. Saya buat slide tu menggunakan Canva, tapi saya download dalam format PPT. Jadi mudah untuk saya ni lah. So dia lebih fleksibel. Dan insyaAllah kalau ada permintaan, saya boleh buat lagi satu lah. Kita buat ringkas saja. Macam mana kita nak kata buat video penerangan daripada Canva. Kita tak perlu screencast. Kita tak perlu screencast, kita guna Canva, kita boleh download terus dalam bentuk video lah. Dan video kita tu dalam bentuk bulat. Comel je kita punya video tu dalam bulatan dia tunjukkan. Macam tu. Alright, so kurang dapat dicapai oleh user. Apa maksud tu ya? Saya tak berapa faham di situ, kurang dapat dicapai oleh user. Okey, ni ada soalan pada Dr. Nurfahana. Jika kita nak set public, tapi kita cuma tak nak bagi viewers share link sahaja, hanya boleh share as playlist, boleh ke? Kita nak set public, tapi kita tak nak bagi viewer share link, hanya boleh save as playlist. Macam mana ya? Okey. Macam ni Dr. Fariza, kalau ya. kan share public kan. Okay. Kita kan ada orang kan suka copy link share. Kita tak kisah as public sebagai dia tengok YouTube, tapi kita tak nak lah, kita tak nak bagi dia copy link. Kita nak set kat mana supaya link tak dijumpai, boleh ke? Oh, link tidak dijumpai. Link YouTube tu tak dijumpai untuk di share lah, tapi dia boleh tengok. Sebab saya nampak kalau kita tengok kita tengok music kan, kita tengok apa-apa lagu pun dia punya video clip, dia tak share dia punya link untuk kita copy kan, dia share as link, kita dapat tengok je lah sebagai public. Okay. Kita boleh pergi dekat setting lah saya rasa. Pergi kat setting, saya pun tak pernah explore kat situ, tapi saya rasa dekat setting tu memang kita boleh ni lah, macam tadi kan kita boleh enable sama ada nak embed ataupun tidak kan. Jadi itulah. Tapi spirit of putting things on YouTube is actually to disseminate the kata materials lah kan. Tetapi tak tahulah kenapa kita tak nak share link ya, Dr. Wana?
Oh tak ada, sebab kadang-kadang ada yang kita nak privacykan kan. Macam kita nak je orang tengok, cuma tak nak lah dia copy dan edit dan copy dan edit macam tu kan. Itu sajalah. Copy edit. Copy edit kita punya file ke? Kita punya video ke? Oh. Okay. So sebenarnya kalau dia orang nak memang dia orang boleh buat sebenarnya kan, sebab dia orang boleh always download file kata dalam bentuk MP4 tu boleh download balik. Dia boleh dapat seketul video asal kita tu, and then dia boleh train, dia boleh diedit dan sebagainya. Itu yang tak praktikal lah. Kecuali kalau kita benarkan yang macam saya pilih tadi, common copyright tu tadi. Okay. Sebab kalau orang yang macam orang dia boleh video klip dia tak ada masalah, tapi dia download dia punya video klip. Itu je nak. Saya rasa kita boleh pergi kat setting, tapi saya pun tak jarang untuk letakkan set supaya tak boleh download lah. Tapi memang ada dekat setting tu. Kita boleh set lah. Cuma satu lagi, kalau macam kita guna playlist kan, katalah video tu saya set as unlisted. Maknanya hanya yang ada link saja yang boleh tengok video tu. Kan, tetapi kalau saya letakkan dia dalam playlist dan saya publikkan, walaupun mereka tak ada link, oleh kerana video tersebut tersenar dalam playlist, penonton ataupun viewers masih boleh nampak video tu. Tapi terpulanglah kepada keperluan ataupun kenapa kita nak restrict, kenapa kita nak public, kenapa kita nak unlistedkan nanti kan, itu terpulang kepada keperluan kita lah. Okay, alright. Jika pilih Creative Commons, itu automatic CC BY kah? Okay. So basically untuk dalam YouTube memang dia tak tekankan pilihan CC BY ke, CC BY SA ke, CC BY NC dan sebagainya. Biasanya kalau kita dah letakkan Creative Commons copyright tu, basically memang kita lamsan, kita memang benarkan untuk ni lah. Okay, saya nak tengok contoh. Kejap, saya buka balik kepada YouTube saya tadi. Okay, kalau kita pergi ke, sorry tak nampak kat sini. Okay. Saya pergi ke video saya tadi. Kan, kalau saya, okay, perasan tak kat sini kan? Ni sebab saya letak location tadi, perasan tak? Ada Universiti Kebangsaan Malaysia kan, and then dia unlisted sebab saya dah kategoriskan sebagai unlisted. Cuma kat mana kita nak tahu bahawa video ni dia common copyright ke tidak? Kita pergi dekat dia punya description kat bawah tu. Macam tadi macam ni, kita klik pada show more, nampak tak Creative Commons Attribution License Reuse Allowed. Itu maksud dia bila kita kategorisekan kita punya video ni sebagai CC, kita benarkan, kita blanketkan reuse allowed lah. Kalau kita tengok sini, nampak tak dia terangkan kat situ Creative Commons on YouTube dan sebagainya. So kita boleh bacalah kat situ. Tetapi untuk enablekan ataupun kita nak kategorisekan video kita ini sebagai video di bawah common copyright ataupun tidak, kita kena pastikan bahawa tidak ada isu copyright lah. Kita tak ambil bahan orang lain, kita masuk dalam video kita. Sebab video yang saya buat ni totally is from me kan. Video saya, slide saya, penerangan saya. So I'm quite sure that everything belongs to me. So therefore I'm eligible to declare that this particular video should be ataupun can be categorized under Creative Commons Attribution. Tapi kalau katalah kita ambil intro pun, kita ambil video orang lain, kita macam kata sambung-sambung, maka akan ada isu copyright. Therefore, we will never be able to kategorikan kita punya bahan sebagai Creative Commons. Sebaliknya kita guna yang YouTube license sajalah. So itu implication dia lah kepada pengguna-pengguna kita. Okay. Boleh. Ni soalan yang bagus ni daripada Dr. Yusri. Boleh ke masa rakam screencast nak tukar antara screen dengan webcam? Atau jika combine webcam tu boleh ditutup? Boleh sebenarnya. Boleh, tapi saya tak nak tunjuk lagi lah ya. Saya tak buka lagi screencast ni. Cuma dekat video saya yang kecil tu, kan tadi dekat penjuru bawah kan, kita boleh, dia ada 3 kotak. Kita boleh pilih lah kalau kita nak totally fokus kepada kita pilih yang webcam saja. So automatically daripada asalnya dia screencast kepada PowerPoint, akhirnya dia pada video kita saja. Kemudian kita nak patah balik pada PowerPoint, kita klik balik kepada both yang ada webcam dengan screen.
Ataupun kita tak nak video kita nak screen saja. Kita boleh kata shift while doing the recording, kita boleh pilih. Kita nak diri kita sendiri sepenuhnya, kita nak both ataupun hanya untuk screen saja. Ya, memang kita boleh pilih ya. Tu. Dan sebenarnya kita boleh zoom. Saya tak tunjuklah tadi sebab kita yang saya demokan tadi tu tentang PowerPoint kan, kita tak perlulah nak zoom PowerPoint kita. Tapi kalau apa yang kita tunjuk, yang kita screencast itu adalah proses. Katalah kita nak tunjuk, okey, klik kat sini, masukkan username. Mungkin kecil, kita pun boleh zoom dia to certain area di dalam monitor tu tadi. Kita boleh zoom in, kita boleh zoom out. Itu rakan-rakan, tuan-tuan puan-puan boleh eksperimen lah mengikut kata keperluan ataupun bahan yang nak dihasilkan sendirilah. Okay. Right. Canva offer free account untuk educators. Boleh sign up guna educator account version. Ya, betul. Untuk educators Wati, Dr. Wati, terima kasih for joining us. Ini untuk AWI educators yang saya tahu kalau dalam Kementerian KPM memang Canva memang free untuk cikgu-cikgu. Mungkin Dr. Wati boleh bagi pencerahan lah kepada rakan-rakan kat sini. Dr. Wati, do you have anything to say or to share, please? Okay, Assalamualaikum. Maaf, baru habis meeting, baru join. No problem. So far yang saya perasan, saya guna sign up menggunakan email UKM. Jadi as long as kita menggunakan email institution, kita eligible to use the free version. So banyaklah image ataupun template yang kita boleh akses menggunakan dia tulislah lambang macam scholar, kepala kita punya topi topi sarjana kita tu. Semua tu free lah. Tak ada yang gambar dolar. Kalau sebelum ni banyak gambar dolar. So bila kita sign up, kalau sebelum ni dah ada account, saya suggest hopefully yang account sebelum ni tak pakai email account lah, sebab sebelum ni saya guna Yahoo saya. So bila dapat tahu since last year yang Canva offer free account untuk educator, saya sign up semula menggunakan email UKM. Cuma nanti bila nak sign up tu dia ada tanya sign up for education, klik yang tu, kemudian proceed with signing up menggunakan platform yang itu. So meaning that kalau kita create account yang ni, kita dapat free account, meaning that yang subscribe version yang full version ke pro version? Saya tak pasti sama ada pro version sebab saya tak pernah beli Canva. Tapi banyaklah yang sebelum ni saya tengok lambang dolar tu kan, bila kita pakai yang version free tu banyak yang tak boleh access. Tapi since guna yang free educator tu banyaklah, pada saya tak habis pakai. Ya, sudah lebih daripada memadai lah. Betul. Okay, very good information Dr. Wati. Untuk rakan-rakan jugalah, terima kasih Dr. Wati for sharing this information with all of us. Kita boleh gunakan jugalah. Tapi sebab saya dah memang subscribe kan, cuma bila kita subscribe yang pro tu, semua elements yang ada, sama ada video ke, footage ke, gambar ke apa semua tu, walaupun dia ada macam tag pro kat situ, kita still boleh gunalah sebab kita guna yang pro version. Tapi of course macam Dr. Wati cakap, kalau dengan yang kata yang free account under educators ni pun dah lebih pada memadai, why not? Kenapa kita nak kata bayar pula kan? Macam saya dah terbayar. Jadi saya gunalah setakat mana yang ada kan. I'm sure pro is the best lah, doktor. But it depends lah kan, how much you kata benefit from all the kata advantages yang ada lah sebenarnya. InsyaAllah. That's Dr. Wati, right. So, mungkin ada soalan lagi kan daripada rakan-rakan? Kita ni, sorry lah ya, sebenarnya nak cerita pasal screencast kan, tapi dah pergi ke YouTube, tapi tak apalah kan. Kita ni buat secara kata non-formal lah. Kalau ada persoalan saya silakan. So agak-agaknya macam mana ada nampak tak dia punya macam orang kata benefits lah untuk kita gunakan ataupun kita create bahan guna screencast. Tapi sebenarnya yang paling mudah dengan wujudnya Zoom pun kita dah boleh buat kan, kita tak perlu screencast pun. Macam kita buat presentation dengan pelajar kan, tapi kita login lah seorang-seorang. Kita login seorang-seorang, kita onkan kamera and then kita buat presentation dan kita recordkan. Boleh juga. Tetapi cuma kalau kita guna Zoom ni, dia punya quality video tu mungkin agak kurang lah. Dia akan pixelated sikit lah. Dia akan pecah-pecah sikit. Kata dia punya quality lah, kata dia punya resolution tu mungkin tak semantap lah kalau kita gunakan screencast-o-matic. Apatah lagi kalau kita nak ODL kan. So at least
video-video kita untuk ODL itu dapat kita hasilkan dalam bentuk yang lebih orang kata cantik lah, seiring dengan orang kata image UKM lah kan, menghasilkan bahan-bahan yang terbaik untuk pelajar-pelajar. Boleh saya tanya? Ya, Dr. Mas. Okay. Saya macam kadang-kadang tu bila kita video diri kita, okay, contohnya slide pertama, slide kedua, okay, cantik. Tapi bila slide ketiga tu kita gagap ke, kita rasa nervous ke, so ada kesilapan dalam slide ketiga. Macam mana kita nak delete slide ketiga saja? Recording slide ketiga. While doing the recording ke ataupun after that? While doing. Lepas tu supaya kita boleh record. While doing kita boleh patah balik. Macam masa kita tengah bercakap, katalah kita tergagap kan, so kita tekan button pause tu tadi. Macam kalau saya Command X lah, tekan button pause and then kita pergi kepada yang ada pencil button tu, edit tu. Biasanya saya tak guna yang tu Kak Mas. Saya kalau macam saya tergagap ke apa ke, saya just let go je. Sebab selepas dah selesai saya akan edit, saya akan trim di dalam video editor lah, macam tu. Sebab kalau kita macam, bagi saya lah, to me personally, sometimes bila kita macam terus kita nak kata adjust balik, kita nak rewrite balik recording tu, boleh sebenarnya dalam screencast, tetapi dia akan mengganggu pace dan juga nada suara kita. Bila kita berhenti, katalah kita bercakap, kita berhenti dalam seminit sebab kita nak delete, kita nak patah balik. So by that time, kita punya nada tu mungkin dah berbeza. Kalau tadi pitch kita macam ni, sekarang dah jadi lain macam. Nampak tak? Dia tidak ada kesinambungan dari sudut kata transisi suara kita lah. Jadi kalau saya prefer untuk just let go. Macam kita buat video kan, kalau kita shooting video, kita buat video corporate apa semua tu, cameraman akan kata okay, 3, 2, 1 action. Kita pun cakap. So kita cakap tiba-tiba kita gagap. Tak apa, kita gagap, kita berhenti je sekejap. Okay, kita teruskan dengan penerangan kita. So editor dia akan tahu kat mana dia nak patahkan tu. Tapi yang penting ialah teknik ni kalau kita dah tergagap-gagap, jangan kita macam silap macam tu kan. Lepas tu kita sambung balik tanpa ada satu jeda ataupun ruang at least 1 atau 2 saat untuk membolehkan kita delete ataupun kita trim video tersebut untuk next scene. Jadi saya cadangkan kalau kita guna screencast ni, kalau kita yang paling mudah kalau kita boleh sekali harung lah kan, tapi sometimes that's impossible lah untuk kita capai. Kalau berlaku macam tu, of course kita perlulah sedikit pada video editing ataupun paling-paling macam kita nak simple daripada kita patah balik ke screencast macam tadi, dia akan mengganggu jeda dan juga kelancaran idea kita. Might as well kita teruskan, tetapi once kalau kita dah dapatkan kata MP4, kita kalau just nak letakkan di YouTube, kita boleh trim dekat YouTube, ataupun katalah kita nak guna video editor, kita boleh trim dekat video editor lah. Tetapi untuk ODL saya sarankan video-video yang raw tersebut diedit sedikit lah, kita nak masukkan intro dan juga outro yang akan dibekalkan oleh mereka. Macam kita buat MOOC dulu kan, mungkin ada rakan-rakan yang terlibat masa MOOC tahun 2017 dulu. Kita hasilkan antara MOOC yang terbanyak dekat kalangan universiti kat Malaysia ni kan, kita ada 24 MOOC masa tu. Apa yang berlaku ialah pihak pengajaran ataupun CITAB membekalkan kita dengan video intro dengan outro. Jadi kita just insert sahaja video tersebut, sama ada kita guna Bitable ke, kita guna apalah video editor ke, kita masukkan supaya dia menunjukkan orang kata DNA ataupun identity ODL. Tapi kalau sekiranya rakan-rakan yang berada bersama-sama dengan saya hari ini rasa macam tak boleh lah nak buat editing, tak apa, itu kita boleh bantu, designer akan bantulah untuk mempercantik, untuk enhancekan video saudari. Cuma yang penting ialah kita minta kerjasama daripada rakan-rakan pensyarah untuk buat recording ni sendirilah. Sebab satu, kita ada kekangan yang sebab studio kita ni tak dapat lagi nak dibangunkan. Banyaklah isu-isu ataupun perkara yang perlu diselesaikan sebelum studio tu dihasilkan. Yang pertama. Yang kedua, kita juga tak naklah macam kalau kata rakan-rakan pensyarah SME datang untuk buat rakaman, mungkin kita perlu masa yang lama kan. Kita, in fact kalau kita nak buat screencast ni pun, at least pada saya lah, kita perlu masa yang tersendiri untuk diri kita sendiri. Kita tak nak ada orang kat depan tu tengok kita bercakap kan. Kita kan rasa macam tergagap-gagap. Janganlah tengok, kita rasa macam orang berhati, macam we cannot be ourselves kan. Jadi might as well, itu saya cadangkan, kita bekalkan kemahiran untuk screencasting,
rakan-rakan SME boleh record video dan kalau perlukan untuk enhance, untuk trim dan sebagainya boleh come back to us lah untuk kita cantikkan video tersebut. Tapi yang raw video tu memang kita tak mampulah untuk orang kata duduk menunggu kan. Jadi mungkin saya rasa lebih sesuai kalau kita berikan ruang, kita berikan kemahiran ini kepada rakan-rakan pensyarah untuk sama-sama menghasilkan bahan pada kata based on kita punya time pace kita sendirilah. Bila masa kita free, bila masa ruang lingkup rumah kita tu senyap kan, nak tidur ke misalnya, malam-malam ayah dengan mak pun bangun buat kata recording untuk hasilkan video yang cantik lah macam tu. Okey, yes betul tu. Puan Sherry cakap tu lah. Boleh juga bagi pada Inu Adik lah untuk kita bantu edit. Okey, Dr. Siti, bos saya ni. Saya pun subscribe Canva Pro jauh lebih best dari yang free atau yang guna Canva for Education. Okey, right. So, jadi terpulanglah pada rakan-rakan pensyarah yang lain. Bolehlah betul decide sama ada nak subscribe ke kan, duit kepuk-kepuk tu bolehlah gunakan untuk subscribe. Sebenarnya untuk Canva, untuk screencast-o-matic ni dia tak mahal. Kejap saya tengok. Screencast-o-matic ni kalau saya punya ni saya punya ni saya punya account nampak ke? Nampak doktor. Ni tak mahal saya subscribe dia daripada 2017. Dulu Pro Recorder $27. Ini saya ingat setahun ke 3 tahun juga, 3 tahun. Kemudian tahun 2020 dia tukar sikit dia punya kata produk kepada Solo Deluxe. So 3 tahun saya bayar $36. Maksudnya baru $12 setahun. $12 setahun darat berapa? 4, 5 kan? Bukan RM48.50 lebih macam tu je lah. Okay. Sekali kita order Food Panda je tu. Boleh lah. Untuk 3 tahun untuk 3 tahun. Macam tu. So Dr. Siti banyak menghasilkan bahan-bahan Canva. Inilah ketua pusat saya yang berwibawa. Okey, mungkin kalau ada soalan, kalau nak bercakap pun boleh. Janganlah diam je kan. Kalau tak nak type boleh je terus cakap. Silakan. Assalamualaikum Dr. Fariza. Waalaikumsalam. Saya Sazah Syazwina daripada Fakulti Islam nak tanya. Ya. Contoh sebelum ni kan kita ada bangunkan bahan dalam PowerPoint. Okey. Kalau kita nak bina dalam screencast kan, dia boleh istilah dia mungkin kita upload ke, sebab kita dah siapkan dalam PowerPoint contohnya kan. Jadi kalau dalam screencast tu kita perlu bina semula ke ataupun ada ke yang kita macam contoh biasa kita copy paste gitu kan. Jadi ada ke dia punya yang dari segi memudahkan macam itulah. Tak, sebenarnya kebaikan screencast ni kita boleh screen apa saja yang kita ada. Katalah macam Ustazah Syazwina dah ada PowerPoint kan. Cuma mungkin yang saya cadangkan tadi kita adjust sedikit tulisan tu, kedudukan. Sebab kita kalau kata kita nak opt for video kita ada dekat penjuru bawah macam saya buat tadi kan. Jadi pastikanlah PowerPoint yang asal tu jangan terlalu wordy. Kita guna konsep Casper konsep Casper. Casper ni kejap saya cerita pasal Casper lepas ni. Yang penting menjawab pada soalan Ustazah tadi, kita boleh guna je Ustazah PowerPoint yang sedia ada tu. Tapi kalau nak cantik-cantikkan tu terpulanglah kan. Tapi pastikan kalau kita decide kita nak letak video kita somewhere dekat video tu, kita tak payah nak kita kena pastikan yang tulisan tu tak akan kata tertindih lah dengan video tadi. Jadi kita kena nganjakkan sedikit. So kita perlu sedikit perancangan lah untuk kita pastikan yang video tu terhasil dengan baiknya. Kita tak nak ada yang tertindang-tindang, tertutup-tutup kan. Jadi boleh kalau nak guna yang sedia ada, cuma bila kita screencast ni, apa yang menjadi added value kepada bahan sedia ada kita, kalau sebelum ini PowerPoint bentuk dia macam tak self-explanatory kan, dia adalah teks kat situ, jadi student baca dia kena interpret sendiri dan sebagainya. Tapi dengan kita memasukkan penerangan kita ni, maksudnya ada orang kata nilai tambah lah, selain pada teks, kita ada penerangan yang bentuk audio yang mungkin audio dan juga video yang mungkin orang kata memberikan lebih kefahaman kepada pelajar-pelajar kita. Right? Jadi mudahlah untuk kita pastikanlah apa yang nak kita sampaikan daripada slide tersebut akan sampailah kepada maksud dia lah. Okey. Terima
Dr. Fariza. Okey, sama. Ya, ini daripada Puan Rozalawati, pengalaman saya edit video pengajaran guna PowerPoint okey juga, boleh on kamera di tepi. Maybe rakan pensyarah lain ada pengalaman edit video dengan PowerPoint. Masa senang untuk go through satu persatu slide. Ya, betul. Ya. Boleh juga sebenarnya kalau kita nak record daripada PowerPoint sendiri untuk kita orang kata macam screencast jugalah kan, kita go from one slide to another and at the same time kita record untuk penerangan kita. Itu terpulang lah. Itu pun salah satu daripada tekniknya. Jadi apa yang saya tunjuk ni adalah teknik screencast. Kalau nak gunakan macam yang Puan Rozalawati dan juga Dr. Kamarul Barani katakan tu pun boleh. So kita terbuka kepada as many kata measures or as many possible ways yang boleh kita guna pakai kan, yang mana yang rakan-rakan pensyarah rasa selesa, gunalah yang tu. Tak ada masalah sebenarnya. As long as yang penting kita ada bahan yang sesuai untuk kita berikan kepada pelajar-pelajar ODL kita lah. Okey. Okey, sama-sama. Ada lagi ke soalan, tercapai ke objektif bengkel kita pada hari ini ni? InsyaAllah tercapai. Okey, ini Dr. Haida ni antara penulis yang bagus ya. Dr. Haida ni, marilah kita bagi tepukan pada Dr. Haida. Dr. Haida antara yang siap menulis selain pada dekan kita lah, Ustaz Mat. Ustaz Mat tahniah lah Ustaz Mat. Pun antara yang dah siap modul Mungkin Puan Syarif boleh kita umumkan siapa lagi yang dah siap modul, kita bagi shout out kat sini. Puan Syarif? Tak dengar pula. Dengar Syarif, dengar. Okey, dengar sebentar. Dr. Syirat, Dr. Biti, Dr. Haida, Dr. Sunawarilong, Ustaz Mak kita. Sekejap. Maaf. Dr. Syawal dengan Dr. Khairul. Okey, tahniah semua. Saya punya pun tak siap lagi. Tapi insyaAllah kita sama-sama lah ya. Sama-sama rakan-rakan SMB semua. Kita cuba from time to time lah untuk menyiapkan modul bertulis, dan dalam masa yang sama kita juga fikirkan macam mana kita nak jelmakan bahan-bahan PowerPoint tu dalam bentuk video kita. Jadi mudah sebenarnya. Dan bahan ini jangan risau, boleh gunakan untuk ODL, boleh juga guna untuk yang dalaman. Itu tak ada isu dari segi copyright. Sebab bahan itu kita tak masuk dalam modul bertulis. Jadi alang-alang kita serampang 2-3 mata lah. Kalau kita dah buat video ni, boleh guna untuk ODL, kita masuk dalam LMS ODL, boleh juga digunakan untuk pengajaran, untuk arus perdana. No problem. Okay. Okay, right. Itulah kita bagi semangat. Mana Ustaz Mat Ustaz Mat ada ke? Dr. Senawari? Ada ke? Bagi semangat sikit dekat kita ni boleh? Ada lagi ke? Ke dah tak ada dah? Ada tu. Sepatah ada ucapan bagi semangat sikit untuk semua rakan-rakan kita daripada semua tim yang menghasilkan bahan-bahan ODL ni. Kita sebab bukan daripada satu fakulti saja kan, kita berkumpul semua sebenarnya. Kita ada 80 partisipan tadi dan 90 something saya tengok. Okey, mungkin Dr. Adi ke? Dr. Adi ada apa-apa ucapan nak bagi semangat sikit ke pada ahli? Silakan. Okay, terima kasih Dr. Fariza dan rakan-rakan daripada Citra dan fakulti. Okay, kehadiran saya tengok apa ni tak jatuh daripada 80. Okay, so semua stay on the line maknanya semangatnya tinggi lah. Okay, so, jadi terima kasih Dr. Fariza. So it's an eye opener lah. Okay, kalau saya tengok nama-nama yang attend ni ada yang dah advance ni. Betul. Ada yang dah advance. Okay. Dan ada juga rakan-rakan kita yang mungkin baru nak bermula, tapi saya rasa teruskan usaha. Okay, InsyaAllah selepas ni boleh sharing session kot dengan penulis modul tu kan. Okay, Ustaz Ahmad memang kita dah tahulah. Okay, modul ODL ni Dr. Haida
dan rakan-rakan SPI kita quite advance, okay? Compare to kita di Citra lah, dan insyaAllah kita nak learn daripada orang yang buat ni. Okay. Kalau tengok Dr. Fariza punya lagi advance lah, dah ada channel lah semua kan. Okay. Tak ada lah. Itu kalau kita nak kejar tu setahun lagi pun belum tentu tu. Okay. Tapi hope kawan-kawan boleh, saya rasa maknanya benda-benda yang basic macam mungkin kita create kita punya YouTube channel sendiri. So kita dah kena ada lah benda-benda tu kan. Okay. Saya rasa for the start, screencasting ni pun to some people advance juga. Okay. Tapi saya rasa cara paling mudah macam Dr. Fariza sebut tadi, macam kita buat Zoom ni lah, macam ni lah. Kita rakam kita seorang kan. Okay, kalau nak nampak cantik sikit mungkin boleh pakai StreamYard. So ada banner lalu kat bawah kan. Lepas tu ada orang komen, boleh pick up komen. Tapi tu kemudian lah kot kan. So that is part of interacting features lah. Okay. So saya rasa sekali lagi terima kasih kepada Dr. Fariza dan terutamanya buat rakan-rakan kita lah yang stay tune, okay? Sampai saya ingat dah almost 2 jam lebih dah ni. Okay? Itu saja. Saya ada tengok dekat komen tadi, minta Dr. Haida bagi ucapan sikit. Okay. Okay. Menarik kan tu penulis modul tu kan, pembangun modul kan. Okay. Terima kasih Dr. Hadi. Dr. Haida, sudikah sekiranya Dr. Haida bagi sepatah ucapan ataupun share lah macam mana semangat boleh menyiapkan penulisan modul tu dengan cepatnya. Silakan Dr. Haida. Saya tak ada semangat apa. Cuma boleh banyak hantar video ke Dr. Haida, mungkin ramai nak kenal Dr. Haida, mana satu Dr. Haida ni. Kalau tak keberatan lah. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Haidar daripada Fakulti Pengajian Islam. Saya bersama Prof Dekan lah, Prof Senawari, Prof Madya, Dr. Ahmad Senawari. Tak ada apa pun yang nak sharing pun sebenarnya. Cuma biasa saya banyak buat guideline lah. Buat guideline dan juga buat time base lah. Maksudnya untuk sediakan modul tu, kita tetapkan masa. Ada beberapa, sekejap saya buat timeline lah, maksudnya kita guna bahan sedia ada, kemudian kita buat sediakan bahan yang sedia ada tu, kemudian kita baiki balik dan kita masukkan dalam modul lah. Itu je lah yang saya buat pun. Dan yang lain-lain tu memang yang pentingnya ikut guideline yang diberi lah, dan tetapkan masa lah. Kalau macam saya, biasa saya buat dalam 10 muka surat untuk 1 minggu kan. Jadi kita boleh capai kita punya kita punya timeline kita tu lah, supaya tak lari daripada tu. Itulah yang saya boleh share pun. Yang lebih pada tu tak ada lah kot. Okay, terima kasih. Terima kasih Dr. Haida. Tips yang berguna juga ya kawan-kawan. 10 page seminggu kita punya objektif. Saya pun nak follow juga ni sebab saya pun dah lama terkendala jugalah dengan kerja-kerja penulisan modul ni. Kerana macam-macam urusan kita kan. Tapi syarat itulah kita ambil semangat daripada pakar-pakar yang lain yang telah pun bersiap sedia dengan kata penulisan modul ni. Harap kita insyaAllah akan sampai juga kepada destinasinya lah mengikut timeline yang ditentukan. Okay. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Seorang lagi Dr. Aini. Terima kasih Dr. Aini daripada Fakulti Pendidikan pun yang telah selesai penulisan modul. Saya pulangkan kepada pengurusi majlis. Silakan Puan Yanti. Baik, terima kasih Yang Berbahagia Dr. Fariza dan semua yang hadir, pensyarah sekalian. Jadi saya rasa diharapkanlah unit ODR, harap lepas ni banyak lagi yang tampil untuk membina bahan. Macam Puan Syahida kata tadi, kita perlukan bahan raw itu, nanti kita perelokkan lagi di unit ODL. Tapi mohonlah kerjasama untuk bina bahan menggunakan ni salah satu teknik lah yang Dr. Fariza kongsikan tadi. Lain-lain saya nampak tadi komen ada juga yang guna PowerPoint. Dipersilakan kan Dr. Fariza, boleh je, ni salah satu teknik lah. Okey, saya rasa itu saja kot. Cuma bagi sesiapa yang tak isi kedah edaran lagi, mohon untuk isi. Saya rasa hopefully semua dah isi kot sebab saya tengok record dah ada hampir 80 dah tadi tu. Jadi siapa yang tak isi lagi boleh isi kehadiran saya, share link tadi.